jari-jari jemari anda tap-tap muka host. Petang Maisa. Okay. Saya dah sebut tadi. Tap-tap skrin dulu korang. Lajunya korang terbaiklah. Kalau siapa yang rasa nak naik tu naik terus lah. Tak payah nak tunggu host cakap lama-lama lah petang-petang ni kan. Petang-petang ni tak kuasa nak cakap lama-lama. Well, anyway, esok petang kita kan akan ada belanjawan 2024. Jadi that's why, sebab saya petang ni sebenarnya rasa macam nak tidur tadi. Lepas tu aku fikir kan, petang besok belanjawan 2024, mungkin petang kita takkan live. Kita live malam je besok untuk kita ulas berkenaan dengan belanjawan tu lah. Betul tak? Jadi baik kita live petang ni, kita cerita sikit-sikit untuk persediaan untuk esok. Dan esok juga kita tahu mungkin ada UU kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023 akan dibentangkan. Dan harap-harap semua MP-MP dan ahli parlimen termasuklah menteri-menteri tidak akan mengambil jalan mudah untuk tidak meluluskan lah. Kan kita kena selamatkan generasi yang akan datang. Okey, dah 5K boleh lah tu. Okey, kita tahu sekarang ni kecoh berkenaan dengan ringgit. Betul tak? Dan katanya Malaysia nak gunakan ringgit dalam urusan perdagangan untuk ekspor. Negara-negara ASEAN pun setuju, termasuk China, dan tak lain sebab nak stabilkan nilai ringgit tu sendiri. Dan apa de-dollarization ni? Ianya adalah satu tindakan di mana sesuatu pihak mula untuk tidak menggunakan USD. Waalaikumsalam Dominic. USD dalam transaksi antarabangsa. Maknanya dalam nilai ekspor dia gunakan ringgit. Contoh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa nak kena de-dollarization ni? Salah satu sebab adalah ada sebab kenapa Malaysia nak buat de-dollarization ni. Salah satu sebabnya adalah untuk kurangkan kebergantungan USD untuk urusan perdagangan antarabangsa kita. Kalau tak guna USD, nak guna apa? Untuk nak beli dengan negara lain. Kan kita akan gunakan mata wang negara kita nak beli barang. Sebagai contoh, kita nak beli beras daripada negara Thailand. Contoh kan, kita nak beli beras daripada negara Thailand. Kita akan gunakan Thai baht untuk beli. Lepas tu Thailand nak sawit kita, dia beli guna ringgit kita. Yang ni kita tidak berdagang menggunakan mata wang dolar. Kan, ini mampu create demand untuk sesuatu mata wang, dan ini akan mampu menaikkan mata wang sesuatu negara. Selain daripada tu, cara ini juga mampu menaikkan mata wang kita dari segi fundamental. Bila mana sesebuah negara tu ekspor lebih banyak daripada import. Kan, bila negara kita ekspor, they produce more, then mata wang itu boleh jadi kukuh. Selain daripada boleh mengukuhkan mata wang, bila de-dollarization, aku dah terbelit dah lidah nak sebut de-dollarization. De-dollarization dibuat, kita boleh mengurangkan reserve USD kita dan simpang mata wang lain yang banyak berdagang lah. Dan orang lain pun boleh simpang mata wang kita sebagai reserve supaya mereka boleh beli barang daripada kita. Dan sebab USA sekarang ni, kalau kita dapat lihat, suka sangat guna USD sebagai senjata ekonomi terhadap negara lain. Contoh macam Korea Utara dan juga Russia. Kan? Jadi lepas tu USA sekarang ni dah hutang 33 trilion. Hutang terlalu tinggi untuk membuatkan negara tu bila-bila boleh bankrupt. Walaupun very unlikely ada potensi untuk collapse, dah banyak hutang pun masih boleh buat loan untuk survive sebenarnya. Nanti Miwa jemput Miwa naik. Miwa pandai berkenaan dengan ekonomi ni. Apa yang saya study untuk masa ni, untuk saya buat live aja. Kan, sebenarnya bila saya nak bercakap berkenaan dengan Asian Monetary Fund ni, I do a little research and that's all I can talk about. Come on Miwa, come up. Okay, so
dia belajar ekonomi, saya pandai sains je sebenarnya. Dan kalau negara lain dah lama bungkus dah. Dah banyak hutang pun masih boleh buat ulur untuk survive. Kalau negara lain dah lama bungkus. Lagi satu, USD sekarang ni dia kukuh sebab spekulasi, bukannya fundamental. Orang suka beli USD sebab spekulasi terhadap mata wang USD itu, bukan sebab dagangan yang dibuat oleh USA itu sendiri. Jadi dengan reduce reserve USD, kita mampu mengurangkan risiko dari jatuh bersama USA pada satu masa nanti. Dalam masa yang sama, kita mengurangkan risiko dikawal oleh USA itu sendiri. Dari poin terakhir dengan de-dollarization ini, kita boleh jimat banyak dalam urusan niaga lah. Kita tak perlu nak buat double transaction. Double transaction gitu. Macam mana double transaction ni? Malaysian ringgit to USD. Daripada USD kita bayar ke penjual, penjual pula tukar ke mata wang mereka. Jadi cara ni sebenarnya merugikan pembeli dan penjual dalam masa yang sama. Beri keuntungan kepada US tu sendiri, USA. Negara kita yang urus niaga dalam negara kita ni berniaga, contoh kita berurus niaga dengan Thailand, tapi dalam masa yang sama USA pula untung. Mana maunya gitu kan. Jadi jika kita buat direct transaction, ini mendapatkan kos jual beli itu sendiri. Apa-apa pun benda yang baru dicadangkan, dan ia sebenarnya mendapat sambutan daripada beberapa negara seperti Thailand, Indonesia dan China tu sendiri. Kan? Harap benda ni boleh jadi, since it's good untuk negara dan mata wang kita. Inilah seorang yang saya rasa seorang Perdana Menteri yang berani. This is the first time that our Prime Minister do something like this. Sebab itu Datuk Seri Anwar ni dikenali sebagai seorang yang pernah menjadi Menteri Kewangan Asia terbaik. Sebab only he can come up with this kind of idea. Nilai ringgit China, Thailand dan Indonesia, dia agree to use their mata wang dan ringgit dalam urusan perdagangan. Dan Malaysia tekankan keperluan tingkatkan penggunaan ringgit dalam ekspor bagi kurangkan penggunaan terhadap dolar itu sendiri. Dan kita tahu kalaulah ini terjadi, dasar-dasar termasuk ekonomi madani, NETR, NIMP dapat bantu tarik pelabur dan kukuhkan ringgit itu sendiri. Dan sebanyak 28% urusan pelaburan besar Malaysia dengan negara-negara berkenaan menggunakan nilai ringgit. Bayangkan itu. Dan Bank Negara Malaysia menjangkakan akhir tahun ni nilai ringgit ke arah pengembangan yang lebih meyakinkan lah, berdasarkan data baru yang diterima. Itu kata PMX sendiri. Jadi kita ada satu hari lagi sebenarnya untuk kesiapsiagaan. Apa ayatnya? Kita nak tahu apa kebajikan, kesejahteraan yang rakyat Malaysia khususnya akan dapat esok. Pembentangan belanjawan oleh Perdana Menteri pada 13 Oktober pada pukul 4 petang. Besok bising lah budak ni kan. Pada pukul 4 petang. Jadi sebab tu saya buat live juga. Petang ni rasa macam malas nak buat live, tapi buat juga live disebabkan saya rasa buatlah live sebab besok pukul 4 petang ada belanjawan kan. Okey. Mungkin yang pandai-pandai ekonomi tu naiklah kan, bagi pandangan sikit berkenaan dengan nilai ringgit yang nak dibuat de-dollarization ni. Macam tu. Saya rasa ini adalah perkembangan baik untuk negara kita lah. Khususnya itu akan menutup mulut pembangkang yang tak tahu apa. Kan, saya nampak pembangkang ni dia macam tank kosong tau. Dia masuk parlimen pun tak tahu apa yang dibahaskan. De-dollarization. Boleh join Rafizi ni, tak adalah join Rafizi, tapi kita jangan bodoh. Kalau kita bodoh, orang terpijak kita. Jadi Malaysia gunakan ringgit dalam urusan-urusan perdagangan untuk ekspor. Negara-negara ASEAN, beberapa negara ASEAN saya sebutkan tadi pun dah setuju. Termasuk juga China. Kan kita pun ambil banyak barang daripada China. Bayangkan korang yang beli barang-barang yang jual kat Shopee tu daripada China. Kan?
Jadi itulah negara ASEAN bersetuju. Jadi sebagai langkah ini sebagai langkah nak kukuhkan nilai ringgit tu pada aliran perdagangan global dan mengkurangkan kebergantungan terhadap US dollar. Semua negara ASEAN ni dia dah kena impactnya bila USD ni dia naikkan reserve dia dan sebagainya kan. Jadi Thailand antara negara yang bersetuju, China dan Indonesia juga katanya untuk menggunakan mata wang ringgit dalam urusan perniagaan. Maknanya kalau dia nak beli barang daripada kita, dia akan gunakan ringgit. Itu sedikit sebanyak lah. Okay. Apa lagi sebelum lupa ni? Kalau korang nak sambung belajar dalam TVET MARA dan boleh apply permohonan kemasukan ke KKTM dan IKM sesi pengajian Januari 2024 akan bermula dibuka pada 15 Oktober 2023. 5 hari lagi. Jadi ingat date ni pada 15 Oktober 2023 kemasukan ke KTM, MJII dan KTM sesi pengajian Januari 2024 ni dibuka pada 15 Oktober. Boleh buka TVET MARA untuk apply lah. Kalau nak sambung belajar. Thank you Scorpio. Nak sambung belajar, kita tahulah dalam industri TVET ni, kalau korang masuk belajar di sini, anak-anak korang kan keboleh pasarannya tinggi, sambung belajar dalam dan luar negara, laluan untuk mereka ni menjadi usahawan berjaya, dan kerjasama dengan industri berkaitan sangat tinggi. Jadi peratus untuk mereka ni selepas tamat belajar, latihan, terus dapat kerja. Kan gaduan yang terhangat di pasaran lah, senang cerita. Maknanya kalau daripada TVET ni, pelajar-pelajar daripada program TVET ni bila keluar saja memang orang dah tunggu dah. Jadi sebenarnya 50,000 tempat disediakan untuk generasi muda untuk belajar di TVET. Jadi pembangunan insan antara komitmen kerajaan perpaduan. Brilliant and amazing ya. Kerajaan perpaduan sentiasa beri perhatianlah bagi memenuhi kehendak dan keperluan masyarakat. Dan sehubungan itu banyak peluang yang diberikan untuk generasi muda ni melanjutkan pelajaran dalam pendidikan, latihan teknikal dan vocational, iaitu TVET tu sendiri. So save the date pada 15 hari bulan ni untuk mungkin ada ibu bapa di sini yang anak-anak dia nak melanjutkan pelajaran, dan di samping tu ada pembincangan di antara MARA dan Human Resource Development untuk melihatlah keperluan semasa dalam kursus yang ditawarkan. So mungkin silakanlah anak-anak ke adik ke ada nak apply, hebah-hebahkanlah ya. Belanjawan besok. Okey. Setiap kali belanjawan kan orang kata tak tanya. Hari dah naik, saya tutup lah. Okey.